السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada 72 kisah para Nabi yang tidak boleh dijadikan hujjah. Sambungan kita pada malam ni ialah masih lagi pada kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir alaihi salam, iaitu kisah yang ke-20. Kisah ni kalau kita tengok Allah Azza wa Jal sebut dalam Al-Quran, iaitu dalam suratul Kahfi pada ayat yang ke-60 sampailah ayat yang ke-82. Ianya merupakan sebahagian daripada cerita pertemuan antara Nabi Musa alaihi salam atas perintah Allah Azza wa Jal bertemu dengan Khidir alaihi salam. Kita dah sebut sebelum ni, berlaku khilaf di kalangan para ulama penetapan Khidir alaihi salam ni, status dia sama ada dia nabi ataupun dia rajulun salih ataupun orang saleh ataupun disebut dengan wali Allah. Yang pasti ianya lebih terkenal dengan nabi. Dia ni dikenali dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kalau kita tengok dalam mushaf, dalam suratul Kahfi, Allah Azza wa Jal memulakan cerita Nabi Musa ni dengan firman dia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya hukuba. Maksud dia kalau kita tengok, Allah Ta'ala sebut, dan ingatlah ketika Musa alaihi salam berkata kepada pembantunya. Pembantunya ni tidak disebutkan nama dia tu siapa, tapi dalam riwayat-riwayat menyebutkan ianya ialah Nabi Yusha bin Nun, yang pada waktu ni masih lagi muda, usia belasan tahun, belum lagi dapat pangkat Nabi. Tapi namanya kebanyakan riwayat sebut Yusha, yang akhirnya dikenali dengan nama Nabi Yusha bin Nun. Kata Nabi Musa kepada Yusha bin Nun, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya hukuba. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke tempat pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus menerus hingga bertahun-tahun. Allah Ta'ala mulai cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni dengan apa yang disebut oleh Nabi Musa pada pembantu dia. Dia tak cerita apa sebab yang kena bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menyebutkan antara sebab Nabi Musa alaihi salam diperintah untuk bertemu dengan Khidir alaihi salam ni ialah kerana pada satu hari Bani Israel yang duduk mendengar pengajaran daripada Nabi Musa, mereka duduk mendengar pengajaran pada Nabi Musa, tiba-tiba
satu orang daripada kalangan Bani Israel ini dia tanya soalan pada Nabi Musa. Man a'lamun nasu fi hadzal waqt. Siapakah manusia paling alim pada waktu ini, yang paling banyak ilmunya? Maka Nabi Musa pun terus menjawab, dia kata, akulah orang yang paling alim. Jawapan Nabi Musa bukanlah jawapan yang salah, tapi dari segi adab, dari segi contoh akhlak kepada pengikutnya, umatnya, Allah Azza wa Jalla menegur perbuatan Nabi Musa tu. Sepatutnya kamu kena ikat ataupun sangkut jawapan itu dengan Allahu A'lam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tapi kamu jawab dengan yakin, yang paling mengetahui ialah aku. Dari segi hakikatnya memang benar, antara Nabi dengan umat, yang lebih alim mestilah Nabi itu, Rasul itu. Tapi Allah Ta'ala tak suka dengan jawapan itu, sehinggalah turunnya teguran Allah Azza wa Jal dan juga arahan Allah Azza wa Jal kepada Nabi Musa untuk pergi bertemu dengan Nabi Khidir sebagai satu proses untuk menyedarkan diri bahawasanya masih lagi ada di sana manusia yang mengetahui benda-benda yang tidak diketahui oleh kita. Walaupun kita rasa kita dah banyak mengetahui, ada di sana orang yang tahu lebih bidang-bidang yang kita tidak kuasai. Jadi pada malam ni kita nak tengok apakah perbahasan ataupun apakah tokok tambah yang ada pada cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir ni. Sebab kalau kita baca dalam Al-Quran ayat 60 sampai 82 itu clear, sebab itu memang ayat Quran yang tak boleh dipertikaikan. Dalam syarahan ataupun dalam ulasan yang diberikan oleh penulis, kita tengok apa yang dia sebut. Dia kata mereka beranggapan bahawa Nabi Khidir alaihi salam bertemu dengan para wali dan mengajar mereka ilmu hakikat. Ini tokok tambah yang diletakkan untuk justify kebenaran ataupun fakta-fakta ni. Dia akan sulami cerita yang tokok tambah ni dengan ayat Quran. Selain itu, baginda juga dikatakan mengambil daripada mereka perjanjian kesufian, dan hakikat sufi itu jauh berbeza dengan hakikat Muhammadiyah. Maknanya kenyataan yang disebut oleh penulis nak sebut kepada kita bahawasanya bila mana sangkut saja isu Nabi Khidir, akan berlakulah beberapa cerita-cerita melampau. Cerita-cerita ni digunakan oleh kelompok sufi yang melampau untuk menunjukkan kepelikan-kepelikan yang mereka miliki, kumpulan mereka miliki, tok guru mereka miliki. Oleh itu, setiap wali mempunyai syariat yang tersendiri. Maknanya dia cuba berusaha menutup alasan untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad ataupun sunnah Nabi ni dengan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh guru bagi tarikatnya ataupun guru bagi kelompoknya. Dan kadang-kadang perbuatan dan tindakan guru tu memang berbeza daripada apa yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi. Bila mana berlaku pertembungan antara apa yang diajarkan oleh guru dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, cara untuk membenarkan apa yang guru tu sebut, maka akan ditarik cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa ini. Kebanyakan kesnya macam itulah. Perkara yang dikira sebagai maksiat menurut pandangan syariat seperti minum arak, berzina ataupun liwat, yang kadangkala boleh mendekatkan diri kepada Allah mengikut perkiraan ilmu hakikat ataupun ilmu batin ini. Bila mana berlakunya benda-benda yang keluar daripada syariat, langgar syariat. Contoh yang disebut sini ialah maksiat-maksiat yang memang syariat sebut sebagai haram. Haram untuk kita melakukannya, bahkan mendekatinya pun. Tiba-tiba bila mana kelompok ni dia tengok guru dia buat ataupun guru dia tunjukkan pada pengikutnya, seperti minum arak, berzina, liwat, semuanya ini cuba untuk dibenarkan, dibolehkan bagi kelompok mereka sahaja. Lalu mereka menggunakan perkataan-perkataan yang indah untuk menutupi
kesalahan yang memang jelas tak boleh buat. Biasanya dia orang akan adun dengan cerita Nabi Khidir, sebab banyak benda Nabi Khidir buat Nabi Musa ingkari. Contoh kita baca Quran ialah ketika mana Nabi Musa menegur perbuatan Nabi Khidir mencabut satu papan daripada perahu yang diorang naik tu, kapal yang diorang naik tu. Jadi perbuatan guru mereka kalau minum arak, apakah maksud daripada minum arak itu? Apakah maksud daripada berzina itu? Apakah maksud daripada apa-apa saja? Liwat, apa sajalah. Okey. Kemudian dia sebut lagi, begitu juga dalam persoalan akidah dan persoalan iman. Setiap wali yang mengarut dah ni, didakwa mempunyai kasyaf, iaitu tersingkapnya rahasia alam ghaib melalui pandangan mata hati yang tersendiri dan ilmu laduni yang khusus untuknya. Ini antara benda-benda yang memang ada bila mana kita sentuh bab ni. Ia kadang-kadang berbeza dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya wajah syariat lain, wajah hakikat ataupun makrifat ianya lain. Di sisi syariat ianya haram, di sisi mereka yang terlibat dengan makrifat, hakikat dan kebatinan ni, ianya tidak haram. Bahkan ianya termasuk daripada bab menerima ilmu. Sebab tu di sisi mereka ni ada beberapa benda-benda komponen lain dalam nak terima ilmu ni, selain daripada mari mengaji, mari bawa buku, bawa kitab apa semua ni, itu satu proses terima ilmu. Ada lagi proses yang lain yang disebut dengan nama al-wajd. Al-wajd maksudnya ialah keadaan seperti meracau ketika mana turun saja ilmu itu. Ini juga ada dalam kelompok ini. Analisis yang disebut sini, kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir hakikatnya adalah benar kerana telah disebut dengan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Cerita tu memang ada. Namun perbuatan sesetengah orang beranggapan Nabi Musa tidak boleh mengatasi ilmu Nabi Khidir. Tanggapan itu, pemikiran itu, kefahaman itu, yang rasa antara Musa dengan Khidir, tinggi Khidir juga, rendah Musa itu. Walaupun Musa itu memakai pangkat Rasul pada waktu itu, Rasul lagi tinggi daripada Nabi. Kerana apa? Kerana dia kata Nabi Khidir alaihi salam telah diberikan oleh Allah Ta'ala mempunyai pada dirinya itu ilmu hakikat yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan orang yang mempunyai ilmu hakikat boleh keluar daripada undang-undang syariat adalah sesuatu yang tidak boleh diterima serta tidak boleh dijadikan hujah. Macam kita dah sebut tadi, cerita ni digunakan untuk membenarkan perbuatan salah, langgar syariat oleh kelompok tertentu. Dalilnya ialah Nabi Khidir telah buat benda yang salah. Dia rosakkan harta benda orang, dia bunuh nyawa yang tak diketahui berdosa tak berdosa. Jadi perbuatan-perbuatan tu kalau berlaku pada orang lain tu pula dikenali sebagai wali, dikenali sebagai orang keramat, maka perbuatan dia tidak boleh dikatakan salah lagi. Mesti kena tengok, ditimbang pada sudut lain, iaitu sudut kebatinan ataupun sudut makrifat. Melihat kepada kisah Nabi Khidir alaihi salam, sebenarnya dapat dinyatakan bahawa Allah Azza wa Jal ingin mengajar Nabi Musa alaihi salam yang pada suatu ketika pernah ditanya oleh para pengikutnya, siapakah yang paling alim di muka bumi? Baginda menjawab, aku, tanpa merujuk ilmu itu kepada Allah. Tadi kita dah sebut. Sebenarnya ianya ialah berbentuk takdib. Takdib ni apa dia? Pelajaran adab. Pelajaran adab untuk satu orang tu bila mana dia nak mendapatkan sesuatu kebaikan, dia kena hidup dalam keadaan orang yang beradab. Nak bentuk tingkah laku orang tu. Jadi Allah Ta'ala menegur perbuatan Nabi Musa yang hakikatnya tak salah, tapi dari segi adab tu tak betul. Iaitu cepat sangat jawab, akulah orang paling alim. Ianya boleh membuka pintu-pintu kesombongan kalau sekiranya tidak dilakukan dengan betul, terutamanya kaum ataupun umat yang mengikuti.
Seperti mana kita tengok dalam Al-Quran, adanya ayat-ayat yang disebut sebagai itab. Itab ni maksud dia apa? Teguran lembut Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Antaranya ialah ayat yang juga ada dalam surah Kahfi. Selain pada tu ada dalam juzuk 30 teguran supaya Nabi ni jangan tergesa-gesa jawab soalan orang sehingga menyebut insya-Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu cepat lidah kamu menjawab esok aku bagi jawapan, melainkan kamu sebut insya-Allah. Meletakkan Allah Ta'ala paling utama dalam memberi apa-apa jawapan dan jaminan. Itu adab. Tak salah kalau kita nak kata, hakikatnya tak salah kalau kita berjanji dengan orang esok saya bagi, tak salah. Tapi dari segi adab, dari segi keterikatan hati dan sedar diri hamba, tak berapa elok sebut macam tu. Dia kena sebut juga insya-Allah. Cuma kadang-kadang insya-Allah ni pun disalahguna. Ada sebahagian orang dia jadikan insya-Allah ni ialah alasan untuk tak nak pergi ataupun tak nak buat. Itu pun masalah juga. Bila mana orang minta tolong dia apa-apa, dia pun jawab insya-Allah. Insya-Allah dia tu ialah insya-Allah alasan sebab nak tinggalkan kerja tu. Yang tu pun salah. Menyalahgunakan insya-Allah dia panggil. Penggunaan insya-Allah pada tempat yang salah. Okey. Selain pada tu, ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegur Nabi supaya Nabi ni fokus pada siapa yang lebih utama. Yang ni kalau kita tengok ianya lebih kepada memperkasakan akal dan budi, ataupun bahasa Inggeris kita sebut common sense. Bila mana Nabi didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang besar di kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy, diorang ni datang dengan lagak seakan-akan nak dengar penerangan agama daripada Nabi. Maknanya nak minta Nabi cerita apa benefit daripada tauhid, apa kelebihan tauhid, ajaran kamu ni sebenarnya ajaran apa, apa beza yang kamu bawa dengan yang nenek moyang duk buat ni, apa beza. Diorang pernah datang dengan gaya macam tu. Waktu datang jumpa Nabi, mendekat dia dengan Nabi tu, tiba-tiba dia orang perasan di sekeliling Nabi ni ada orang-orang miskin yang dulu di Mekah mereka ini daripada kalangan hamba-hamba bawahan yang dihina, yang dipijak, yang dilayan lebih teruk daripada binatang. Antaranya ialah Suhaib Ar-Rumi, antaranya ialah Bilal bin Rabah, antaranya ialah Abdullah bin Mas'ud, antaranya ialah Ammar bin Yasir dan keluarga dia. Dan semualah daripada kalangan hamba-hamba yang bawahan ni. Khabbab bin Al-Arat, ni semua hamba-hamba bawahan yang sentiasa duduk dekat dengan Nabi. Sebab dia orang ni mengharapkan ilmu daripada Nabi. Jadi dia orang ni selalu mengekori Nabi di mana-mana. Datang pembesar Quraisy, dia orang minta pada Nabi, wahai Muhammad, kamu boleh cerita tentang agama, tapi dia orang ni keluarkan dulu, jangan bagi ada dalam majlis kita. Bagi yang ada ni ialah geng-geng kita je. Jadi Nabi melihat kepada keperluan dakwah, Nabi utamakan kehendak pembesar Quraisy ni. Nabi suruh yang miskin-miskin ni, yang dulu bekas-bekas hamba ni, pergi tempat lain sekejap. Waktu Nabi buat macam tu, Allah Azza wa Jal menegur Nabi dengan ayat yang berbunyi, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabar diri kamu dengan mereka-mereka yang banyak mengingati Tuhan pada waktu pagi dan petang. Itu lebih baik daripada kamu memberi ruang kepada orang-orang kenamaan itu. Ini dari segi adab. Dari segi adab dia macam tu. Kita kena dahulukan orang yang lebih utama. Sebab mereka golongan hamba ni, mereka lebih awal menyahut seruan agama tanpa ada menjaga apa-apa kepentingan. Datang je Nabi declare, isytiharkan tentang tauhid, Nabi cerita tentang tauhid, mereka terus terima. Hati mereka lapang, hati mereka lebih bersih. Walaupun sebahagian mereka ni daripada kalangan orang buta, walaupun buta matanya tapi bersih mata hatinya, berbanding mereka-mereka yang datang ni, pembesar-pembesar Quraisy yang datang ni, walaupun luarannya nampak berpendidikan, fasih kata-kata dia, hebat dalam cakap, boleh deal dengan kerajaan-kerajaan hebat, tapi hati yang tertutup, kotor, penuh dengan kesombongan. Datang ni pun kerana nak buat muka je, bukan kerana nakkan kepada agama. Jadi Nabi
diarahkan oleh Allah Azza wa Jal. Jangan didua darjatkan dalam dakwah ni. Jangan double standard. Maknanya orang-orang yang nak datang mendengar dakwah Nabi, kalau dia orang besar, waktu dia duduk dalam majlis Nabi, dia kena buang kebesaran dia di luar daripada majlis itu. Tak boleh masuk dalam. Dia tak boleh masukkan kesombongan pangkat dia. Sebab tidak ada yang lebih besar waktu wahyu dibacakan melainkan wahyu Tuhan. Tak ada dah pangkat dia, dia pengurusi Darun Nadwah ke, dia ketua kabilah sekian ke, dia orang mana-mana ke, maka dibuang. Begitu jugalah orang yang bawa agama sekarang ni pun. Orang-orang yang menjadi penyambung pada lidah Nabi, yang memperkenalkan kepada masyarakat wahyu. Kalau datang orang VIP, jangan specialkan dia orang. Sebab bagaimana Allah Ta'ala menegur Nabi dalam bab ni. Kalau dia nakkan kepada ilmu, dia kena datang. Dia kena duduk sama dengan orang kebanyakan. Dia tak boleh dieksklusifkan, supaya dia nampak dan dia sedar dia juga bersifat dan berstatus hamba. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Isra, ayat pertama Tuhan sebut Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Kenapa disebut perkataan hamba? Supaya sedar Nabi yang pangkat tinggi itu pun hamba di sisi Tuhan. Hamba ni maksud dia apa? Hamba ni adalah orang suruhan. Bahasa kita bila mana sebut hamba, kita akan faham dan nampak ianya bermaksud orang suruhan. Sebab tu bila mana matinya kita, bila mana selesainya kehidupan kita di dunia, kita berstatus hamba, dibuang nama kita, dibuang pangkat kita. Kita ni hamba pada Tuhan. Jadi manusia yang menyadari dia seorang hamba sebelum dia mati, ianya lebih baik berbanding dia disedarkan selepas pada kematian. Jadi Nabi pada waktu itu diarahkan oleh Allah Ta'ala, jangan peduli mereka ni. Mereka ni tak sedar diri mereka tu hamba. Mereka rasa kotor duduk bermajlis dengan orang-orang yang dikenali sebagai orang bawahan. Tapi sebenarnya mereka lebih kotor, dengan sebab diri mereka tu merasa mereka kumpulan atasan, sedangkan mereka sama saja. Jadi itu juga bahagian daripada itab, teguran Allah Ta'ala pada Nabi. Nak ajar pada Nabi supaya jangan dikastakan dakwah ni. Tiada kasta dalam dakwah. Itu jugalah yang dilakukan oleh Imam Malik ketika mana pemerintah khalifah pada waktu itu menjemput Imam Malik ni pergi ke istana dia ataupun ke rumah dia untuk menyampaikan isi kepada kitab Muwatta. Imam Malik kan tulis kitab Muwatta. Bila mana datang utusan pada pemerintah, khalifah jemput Imam Malik sebagai ulama besar di Madinah menyampaikan ilmu ke tempat kediaman khalifah ni, apa jawapan Imam Malik? Imam Malik kata al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu tu kena pergi jemput orang tu. Ilmu tu didatangi. Kalau dia nak ilmu khalifah, dia kena turun pada singgasana dia, dia masuklah masjid ni. Sebab tidak ada hadis, tidak ada fadilat belajar dalam rumah orang kaya melainkan fadilat belajar dalam masjid saja. Di sini saja tempat malaikat akan menebarkan sayapnya. Di sini dalam masjid ni sahajalah yang ada hadis Nabi sebut akan turunnya sakinah, akan bertebaranlah rahmat Tuhan. Adapun di rumah-rumah orang kenamaan tak termasuk hadis tu. Tengok pendirian Imam Malik dalam bab ni. Jadi kita, terutamanya orang-orang penceramah apa semua ni, bila mana diajak ke rumah-rumah orang kaya, jangan lagi ringan badan berbanding diajak kuliah di masjid. Kadang-kadang ajak kuliah masjid ni kerak nak batal. Tapi kalau ajak rumah orang kaya, tak sempat kawan tu jemput, dia tanya dulu bila nak panggil saya. Sebab dia tahu di situ mungkin lebih mewah, di situ mungkin lebih hebat. Orang kata apa, persembahan dia, kemuliaan dia. Sedangkan Nabi ditegur oleh Allah Ta'ala kerana isu itu. Jadi ini juga bahagian daripada takdir. Dia tak salah, tak salah pun pergi mengajar rumah orang tu, tak salah. Tapi dahagakan, teruja pada benda tu, yang tu salah. Macam mana Nabi dia teruja, dia tengok orang-orang kafir Quraisy ni datang, harap-harap dia orang terimalah agama, Nabi teruja sehingga Nabi asingkan orang-orang yang lebih awal menerima Islam. Sebab tu Umar Al-Khattab menunjukkan pendirian yang jelas pada bab ni. Ketika mana Umar Al-Khattab jadi Amirul Mukminin, tiap-tiap pagi orang akan pergi rumah dia mengadu masalah daripada berbagai kaum dan bangsa. Daripada mana-mana orang akan pergi rumah dia orang pagi.
Pada satu hari tu telah datang ke rumah dia ni beberapa orang mantan pembesar Quraisy. Amr bin al-As, Abu Sufyan datang awal pagi. Sebab rumah Umar Al-Khattab ni dia dah jadi pusat pengaduan masyarakat. Nak buat apa-apa urusan kerajaan, orang akan pergi rumah Umar ataupun orang akan pergi Masjid Nabi. Jadi rumah-rumah ni dah jadi macam UTC dah. Orang pergi beratur awal pagi, ambil nombor semua. Jadi pergi dua orang ni dulu waktu zaman belum masuk Islam hebat ni. Amr bin al-As, Abu Sufyan ni semua muka-muka yang hebat. Dia orang datang awal, Umar tak buka lagi pintu sebab Umar ada sistem dia. Dia tak akan buka selagi sampai pada waktu yang dia rasa dia nak layan aduan masyarakat. Bila mana dia buka pintu, dia tengok Amru duduk depan, Abu Sufyan pun duduk depan. Di belakang tu ada Bilal. Bilal bin Rabah dan beberapa orang sahabat-sahabat yang lagi awal masuk Islam. Umar sengaja mendahulukan yang belakang tu, Bilal apa semua. Umar panggil yang tu dulu. Sehingga Amru dan Abu Sufyan ni dia rasa macam, apa Amirul Mukminin ni, kita mari awal ni, kita dah ambil nombor awal. Mana integriti dalam bab ni? Lalu Amru ni dia orang yang tak kalut. Abu Sufyan tu dia macam emosi sikit. Amru kata, kalau di hadapan pintu Umar pun kita dilayan macam ni, bagaimana kita di hadapan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar? Kenapa Umar mendahulukan Bilal, Suhaib Ar-Rumi? Kerana dia orang waktu Islam diseru, dia orang tak cakap banyak, dia orang terus terima. Dia orang bukan macam kita. Waktu Islam seru, kita perangi Islam tu dulu. Waktu Islam mulai diseru oleh Nabi, kita berkonspirasi untuk membunuh Rasulnya. Amru apa semua ni kaki-kaki yang pernah mesyuarat nak hancurkan Islam. Berbeza dengan Bilal, berbeza dengan Suhaib Ar-Rumi. Ni orang-orang miskin ni tak pernah dia orang rasa curiga pada Nabi. Malaikat saat datang saja wahyu, terima, beriman. Jadi padan dia orang dilayan VIP pun. Ini disebut sebagai keutamaan. Sebab tu kita dalam kehidupan pun macam itulah. Bila mana bertembung antara benda sampingan dengan keutamaan, kena dahulukan keutamaan. Keutamaan daripada orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Contoh isteri, anak kita. Ada apa-apa kena dahulukan yang ni dulu. Keluarga kita apa semua. Kita tak dahulukan kawan, tak dahulukan orang lain yang jauh. Kita tetap dahulukan orang-orang dekat. Sebab dari segi keutamaan, yang pernah tengok kita susah sehinggalah kita naik berjaya, yang ni dulu kita dahulukan. Bukan kita dahulukan orang yang datang pada kita selepas kita berjaya. Selepas kita dah ada nama, datanglah orang-orang yang nak berkhidmat dengan kita, nak kerja dengan kita. Yang ni datang kemudian. Adapun pasangan hidup, adapun ibu ayah kita ni, waktu kita susah ni, dia orang bersama dengan kita. Jadi ada apa-apa, tak kena dahulukan dia orang. Tak boleh dahulukan orang lain. Ada keuntungan apa, kita nak kena bagi dengan orang ni dulu. Kita bukan nak kena bagi dengan pekerja yang datang kemudian. Jadi itu antara benda yang disebut sebagai takdib, peradaban yang ditunjukkan oleh agama. Kemudian apa lagi yang disebut sini? Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Musa alaihi salam seorang lelaki yang lebih alim yang tidak diketahui oleh baginda, kerana lelaki itu telah dianugerahkan satu ilmu yang tidak dianugerahkan kepada baginda, iaitu ilmu ladunni. Ilmu ladunni ini ialah ilmu khusus kepada Nabi Khidir alaihissalam, dan tiada riwayat menunjukkan diperturunkan ilmu ni kepada orang lain selepas daripada Nabi Khidir. Ilmu ladunni ni ilmu tentang apa? Ilmu boleh mengetahui benda yang bakal berlaku pada masa akan datang. Ilmu ni tak penting untuk Nabi Musa. Dalam perjalanan dakwah Nabi Musa, ilmu ni tak penting pun. Cuma Allah Ta'ala nak suruh Nabi Musa ni hormat. Ada orang yang ilmu dia tu kamu tak ada. Walaupun ilmu tu tak penting, tapi kamu kena hormat. Orang ni tetap ada kelainan pada kamu. Ilmu yang ada pada Nabi Musa jauh lebih mulia berbanding ilmu yang ada pada Nabi Khidir. Sebab ilmu yang ada pada Nabi Musa ialah ilmu syariat. Ilmu yang menunjukkan kebaikan untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Adapun ilmu yang ada pada Nabi Khidir, ianya lebih kepada ilmu persediaan ataupun ilmu jangkaan, ramalan. Dan ia tiada kepentingan yang mustahak pun.
Macam-macam lah ilmu-ilmu yang kita boleh gandingkan sini. Maknanya kalau kita tengok ada orang dia pandai dalam ilmu-ilmu yang ilmu bab enjin kereta apa semua, dia tak wajib semua orang dalam dunia ni tahu. Tapi dia tahu, dia tetap lebih daripada kita. Orang yang tahu tentang jenis-jenis pokok ni beracun, pokok ni tak beracun, pokok ni boleh buat herba ni, ilmu tu hakikatnya tidaklah menjadi benda yang utama dalam hidup. Tapi dengan sebab dia tahu, kita tak tahu, dia tetap lebih daripada kita. Jadi bila mana orang tanya kita ataupun orang rujuk kita tentang ilmu bab herba, kita tak boleh mengaku kita pandai, kita tetap kena tunjuk dia. Tapi kalau tanya bab halal haram apa semua, Nabi Musa lebih mengetahui apa kehendak syariat itu sendiri. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahu meskipun ilmu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam itu hebat, namun jika dibandingkan dengan ilmu yang ada di sisi Allah Azza wa Jal, ilmu mereka berdua tidak ada apa-apa. Ia sedikit pun tidak mengurangkan ilmu yang ada di sisi Allah Azza wa Jal, malah tidak berkurang, melainkan seperti patukan seekor burung pipit ke dalam lautan yang luas sahaja. Maknanya air yang berada dalam paruh burung yang kecil itu, itulah kuantiti ilmu yang ada pada manusia, termasuklah ilmu yang ada pada para nabi dan rasul pun. Sebab Quran menyebutkan wama utitum minal ilmi illa qalila, tidak diberikan kepada kamu ilmu melainkan sangat sedikit. Syariat yang dipegang oleh Nabi Khidir tidak pernah bercanggah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Cuma rahasianya sahaja yang tersembunyi daripada pengetahuan Nabi Musa yang menyebabkan baginda membantah pada peringkat awalnya. Namun Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan kepada Nabi Musa rahasia di sebalik tindakan yang dilakukannya, semua berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepadanya. Dia macam satu proses belajar. Cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni ialah proses belajar. Orang yang dah ada kedudukan tinggi kena belajar dengan orang yang berada pada kedudukan yang bawah sikit pada Nabi Musa. Nabi Musa tetap lebih tinggi, Nabi Khidir di bawahnya. Sebab tu kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, hatta kita baca dalam surah Kahfi pun, waktu minta izinnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir untuk ikut dia dan belajar sesuatu pada dia, Nabi Khidir meletakkan syarat. Syarat dia, apa-apa yang berlaku kamu tak boleh tanya apa pun, sehinggalah sampai satu tempat aku akan beritahu apakah maksud daripada semua tindakan aku. Syarat tu agak berat sebab Nabi Musa ni kita tahu dia satu orang yang bersifat defensif. Kalau benda-benda yang dia tak puas hati, dia akan lawan, dia akan cuba argue, ragui, pertikaikan benda tu. Tapi dia terima syarat tu sebab ini arahan Allah Azza wa Jalla. Ternyata bila mana berlaku saja benda-benda yang pelik depan mata dia, dicabutnya satu papan daripada perahu, dibunuhnya budak kecil, didirikan tembok tanpa minta upah, benda-benda ni mengganggu perasaan Nabi Musa untuk petikai benda tu. Sebab itulah sampai beberapa tempat saja berlaku pemutusan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Seperti mana dalam Al-Quran sebut, dalam surah Kahfi sebut, hadza firaqu baini wa baini. Ini ialah perpisahan aku dengan kamu. Dia nak sebut pada kita bahawasanya bila mana kita nak belajar sesuatu dengan orang, kita kena ada satu sifat sabar. Bila mana kita nak belajar, kita tak ada ilmu tu, tak ada asas langsung, apa yang kita kena buat ialah kita kena sabar terhadap syarat-syarat yang diletakkan. Sebab tu kita tak boleh petikai bila mana orang nak ajar pada kita sesuatu ataupun kita pergi belajar mana-mana tempat, dia letakkan pada kita syarat. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, ada anak-anak sekolah meletakkan syarat, kementerian meletakkan syarat, anak pergi sekolah kena pakai baju sekolah, baju seragam tu ada. Tuan-tuan boleh petikai, apa beza pakai baju seragam dengan pakai baju t-shirt biasa? Adakah pakai baju t-shirt ni dia bodoh lebih, pakai baju seragam baru cerdik? Kita boleh petikai, tapi sekolah tak boleh buat apa-apa sebab itu ialah arahan. Melainkan pengetua ataupun guru besar kata, okey pakcik ataupun abang kalau tak nak ikut peraturan ni boleh hantar sekolah lain, sekolah yang boleh pakai baju ikut suka hati. Itu syarat. Sebab tu Nabi Khidir dia bagi syarat, tak boleh pegang syarat ni, tak boleh ikut aku. Ianya ialah satu isyarat bila mana kita nak belajar dengan mana-mana orang, kita kena sabar.
Kita kena ikut dia punya, orang kata apa, tata cara dan undang-undang dia. Ini yang disebut sebagai adab, untuk kita dapat manfaat daripada benda tu. Selama mana syarat-syarat dan undang-undang dia tu bukanlah benda yang berat sehingga melanggar syariat. Melainkan dia kata nak ikut aku belajar boleh, tapi kita kena minum arak. Setiap tempat kita berhenti minum arak dulu. Yang tu tak boleh ikut dah. Yang tu memang dah melanggar syaraknya, dah melanggar syariatnya. Cuma nak katanya, cerita Nabi Khidir ini, kerana banyaknya benda-benda pelik yang berlaku dalam perjalanan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni, memang sangat-sangat diambil peluang oleh sebahagian orang yang minat dengan benda-benda pelik ni, yang minat dengan perbuatan-perbuatan yang menyalahi syarak, untuk justify benda tu, lalu dijadikan sebagai benteng supaya benda-benda pelik ataupun benda-benda salah tu dilihat sebagai normal. Contoh, jumpa tok guru ni, tarikat ni mana-mana, dia bagi syarat pada kita. Nak belajar dengan saya boleh, tapi bini kena tinggal sini, tak boleh balik rumah. Itu syarat-syarat yang dah mengarut tu. Nak belajar dengan saya boleh, tapi syarat-syarat yang lain macam. Semua account bank apa semua password, username semua bagi kat saya. Habis belajar saya bagi balik. Dia bagi balik, kosong dah duit kat dalam. Dia dah sapu bersih dalam tu. Ini semua syarat-syarat. Dia orang berani buat macam tu kerana apa? Kerana cerita Nabi Khidir ni lah. Dia orang berani buat, sedangkan cerita Nabi Khidir ni bukan membawa maksud benda tu berterusan, tapi nak membawa kepada kita bahawasanya bila mana kita nak belajar apa-apa saja benda, kita kena bersabar dengan syarat yang masih lagi dibenarkan oleh syarak. Sebab dari segi syarak yang diletakkan oleh Nabi Khidir tak berat, iaitu jangan tanya, jangan petikai. Itu saja yang dia minta. Dia tak minta duit, tak minta yuran, tak minta apa pun. Makanan pun tak minta. Melainkan dia minta tengok dulu. Nanti sampai satu tempat, aku akan buat penjelasan. Kenapa benda ni berlaku? Kenapa benda ni berlaku? Sebab itu ialah ilmu, kapasiti ilmu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok dalam Al-Quran kan, cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni, dia bukanlah Nabi Musa tu belajar macam mana Nabi Khidir tahu. Lepas pada Nabi Khidir beritahu, kenapa aku cabut satu papan daripada perahu ni? Sebab nanti akan datang raja yang zalim, dia akan rampas semua sampan-sampan yang elok kecuali sampan yang rosak. Aku cabut satu ni supaya pemilik pada sampan ni, sampan dia tidak diambil oleh raja. Paling kurang dia kena baiki letak satu papan tu saja, daripada dia hilang perahu dia ataupun sampan dia. Waktu Nabi Khidir terang kan tu, Nabi Musa tanya, nak tahu macam mana benda ni? Macam mana kamu boleh tahu ni? Ada tak kita baca Quran, kita jumpa hadis Nabi Musa dia try hard nak tanya, macam mana? Kena beramal macam mana nak boleh tahu macam ni? Nabi Musa tak tanya. Tak ada. Nabi Khidir kata, kamu pun dah aku terang ni, tak nak tanya ke macam mana aku tahu? Nabi Khidir pun tak tanya. Dia macam ni, nak tahu benda ni, pertama jangan makan daging ayam 40 hari. Daging lembu pun jangan makan. Nasi dengan kacang hijau je. Buat sampai 40 hari, sampai muntah hijau. Lagi tak muntah hijau, lagi tu jangan berhenti. Bila mana kamu dah muntah hijau, baru kamu dapat pembukaan. Nabi Khidir tak sebut pun macam mana. Just untuk tahu apa yang Nabi Khidir buat dan kenapa dia buat. Dan Nabi Musa tu tak pernah tanya pun kenapa, macam mana benda tu tahu. Sebab Nabi Musa diarahkan untuk belajar menghormati bidang orang saja. Sebab apa yang ada pada Nabi Musa sudah cukup, sudah elok. Ianya nak mengajar pada kita yang baca surah Kahfi ni, kita kena hormat semua bidang ilmu orang. Selama mana ilmu tu ialah ilmu yang ada disiplin dia, bukan ilmu-ilmu yang khayal mengarut ni. Kita pandai bab agama, kena hormat orang bidang perubatan. Kita tak boleh, orang kata apa, sailang bidang orang. Kita tak setuju dengan apa-apa dalam bidang perubatan, kita dapatkan penjelasan daripada pakar perubatan. Jangan kita tak setuju dengan apa yang dalam perubatan tu, kita terus kata yang diorang dok pakai ni, ilmu diorang ni semua ilmu-ilmu yang tak jelas. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian penceramah, dia tak setuju dengan perubatan moden, dia buat tuduhan-tuduhan yang melulu pada perubatan moden ni. Sebab tu ada satu orang penceramah, dia tak setuju dengan pil-pil ubat-ubat ni, dia rasa tak yakin, dia lebih minat dengan benda organik.
Dia lebih minat dengan makan madu, lebih minat dengan makan habatus sauda. Tiba-tiba dia kata perempuan yang mengandung makan folic acid. Folic acid itu ialah daripada jantung babi. Dia kata. Dia tak setuju, dia kena hormat bidang orang. Dia tak boleh kata macam tu. Sehingga doktor-doktor ni kena terangkan balik folic acid ni apa dia punya function dia. Sedarilah ustaz dia tak reti lah bab tu. Mudah je. Dia tak setuju, dia tak nak amal cara itu, dia bebas. Tapi dia tak boleh buat tuduhan. Dia tak boleh buat satu sebaran maklumat seperti itu. Sehingga orang-orang yang dengar ni pun rasa terperangkap dalam sistem tu. Sebab mungkin yang dengar kuliah dia tu, kebanyakan orang sekarang ni yang mengandung memang akan diamalkan untuk makan folic acid tu. Cuma saya pun tak tahu apa sebenarnya fungsi dia secara detail, bahan yang digunakan untuk hasilkan benda tu. Tapi untuk mudah-mudah kata yang ni hati babi, yang ni kulit babi, yang ni kasut babi, tak boleh. Kita tak puas hati, kita nak babikan semua benda, tak boleh. Kita tak setuju dengan ilmu tu. Kita cuma boleh bertahan. Saya tak nak. Sebab tu Nabi pun memberi hak kepada orang yang sakit. Kalau dia tak nak berubat, dia boleh pilih untuk tak nak berubat. Tak payah berubat. Tapi dia jangan merungut, dia jangan menghina orang-orang di bidang itu. Sebab ianya juga bahagian daripada masalah hidup. Itu ialah benda yang kita kena sedar. Apa yang diambil daripada cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir ni, hormat bidang orang. Kita tak reti dalam bab hadis, kita kena hormat orang yang reti bab hadis. Kita reti dalam bab tafsir, kita jangan cakap luar pada bidang kita. Sebab manusia tak menguasai semua benda. Jadi benda tu penting untuk kita tengok. Okay. Jadi untuk cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni, apa-apa saja usaha yang digunakan untuk justify, untuk menggunakan cerita ini sebagai alasan lapik terhadap segala pembenaran terhadap melanggar syarak, ianya termasuk daripada benda yang batil. Sebab tu kalau tengok ada orang bila mana dia buat benda pelik, tiba-tiba dia kata, apa yang saya buat ni sama macam Nabi Musa dengan Nabi Khidir dulu. Tak boleh. Itu untuk Nabi Musa dan Nabi Khidir, bukan untuk kita. Kita tak boleh. Contoh satu orang kita tengok, dia rogol mana orang, anak dara orang. Tiba-tiba orang tanya, ni sebab apa rogol? Saya rogol ni sebab macam Nabi Khidir dululah, dia bunuh anak. Saya rogol ni sebab tak tahu perempuan ni tak guna, saya rogol dulu siap-siap. Besar nanti dia tak guna. Tak boleh, sebab kita tak ada hak itu. Itu bukan daripada kuantiti dan kapasiti ilmu orang akhir zaman. Tak boleh. Hatta kalau dia kata dia memang ada touch, sentuhan dengan benda-benda yang disebut sebagai benda gaib, pun tak boleh. Sebab ini ialah daripada benda yang akan mencelarukan keadaan umat ataupun keadaan manusia seluruhnya. Okay. Seterusnya kita tengok kisah yang ke-21, apa yang nak dibawa oleh penulis. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Dah habis, dah selesai tentang Nabi Musa. Kisah Nabi Daud alaihi salam dan isterinya yang bernama Uria. Ketika Nabi Daud melihat isteri Uria, timbullah keinginan dalam hatinya semasa baginda menghantar satu angkatan tentera Bani Israel memerangi musuh. Kita pergi lalu azan dulu, nanti kita cerita sikit. Okey, kita tengok intro ialah sikit untuk cerita yang ke-21 ni. Nabi Daud alaihissalam dan isteri Uria. Uria ni nama orang, nama salah seorang daripada tentera dalam barisan tentera Nabi Daud ni. Cerita dia ialah ketika mana berlakunya perang, Nabi Daud mengarahkan kaum dia untuk berperang. Maka Nabi Daud telah mengarahkan seorang lelaki dalam tentera yang perang tu, nama dia Uria, untuk dia duduk dekat dengan tabut. Tabut ni adalah satu kotak yang memang menjadi macam panji lah bila mana perang berlaku. Kotak ni sebagai syiar kelompok kita. Dan menjadi adat kebiasaan dalam peperangan pada zaman itu, bila mana orang tu dipertanggungjawabkan untuk menjaga tabut itu, tabut tu peti itu, biasanya dia tidak akan pulang sebagai orang hidup, melainkan dia akan pulang dengan orang yang mati. Maknanya dia memang mati. Jadi cerita ni ialah nak tunjuk pada kita bagaimana Nabi Daud dia berkenan dekat isteri Uria ni. Dia sengaja letak Uria tu duduk tempat tu sebab dia nak suruh Uria tu mati dan dia dapat kahwin dengan isteri je.
Maknanya akal tu nak suruh kawan tu mati cepat, lepas tu boleh ambil bini dia. Ini cerita Bani Israel. Cerita-cerita seperti ini yang ada unsur merendahkan Nabi. Nabi ni berkeinginan itu, berkeinginan ini, lepas tu ada akal-akal jahat ni biasanya datang daripada Bani Israel. Cuma sebahagian orang dia percaya cerita ni, walaupun cerita ni ialah cerita yang hakikatnya meremehkan Nabi. Cuma kita akan tengok pada kali yang akan datang perbahasan dia tentang cerita Nabi Daud dan isteri Uria ni, analisis kisah dia tu. Jadi untuk malam ni kita berpada situ saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.